abang tak nak jumpa Ustaz? Baru aku faham. Manusia ni, kalau diri sendiri tak boleh nak bagi peluang untuk berubah, untuk perbaiki diri, tak mustahil kelemahan diri itu akan menjadi duri dalam hidup. Aku dah tak tahu nak buat apa sebenarnya. Yelah, sebab dia tak buka hati dia untuk berubah. Jadi perkara ni dah melarat sampai diri sendiri pun dah tak terkawal. Aku sebenarnya dalam dilema. Sebab bila tak datang cemburu dia layan aku macam bidadari. Tapi bila datang je cemburu dia tu, aku ni macam musuh dia tau. Tia, aku rasa perkara ni kau kena tanya pada yang bapa. Tak apalah, kau tak payah bawa Airil tu. Ego bukan dia nak ikut pun. Sebenarnya dari tahun lepas lagi aku minta dia lepaskan aku. Allahuakbar. Tia, lama ni kau bertahan. Tapi kenapa baru tahun lepas? Bila jadi satu peristiwa tu, dia menangis, dia merayu. Dia berjanji dia takkan buat lagi. Dan aku macam biasa. Aku terima dia senyum. Itu dia tadi sedutan drama Andainya Takdir yang disiarkan di TV3. Itulah dia kisah seorang wanita yang bertahan di dalam rumah tangga, sabar dengan perangai seorang suami dan sampai bila agaknya kita nak bersabar. Dan itu yang bakal kita bincangkan dalam topik kita, sabar ataupun bubar. Dan Fiza, kita bawakan ke studio hari ini adalah Tuan Muhammad Nur Hafiz Roslan, Peguam Syari'i. Betul ya? Ya, saya. Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Sihat ya Tuan Hafiz. Tadi tak Tuan banjir Kuala Lumpur. Itulah, tapi Tuan Hafiz cakap tadi kampung mak dekat. Ya, kampung saya banjir. Bila saya dengar tadi awal-awal apa masuk tadi ada berkenaan banjir tu kan. Betul. Terimbau kampung sekarang. Sekarang tengah banjir lah. Kita doakan semoga mereka di sana selamat, sihat dan dapat dipermudahkan urusannya. Sebelum kita nak mulakan topik kita hari ini tentang sabar atau bubar, ada komen-komen daripada rakan-rakan kita di Facebook dahulu Tuan Hafiz. Kalau boleh kita santuni mereka, kita baca komen daripada Halijah Hanif. Katanya bubar tak semestinya gagal dalam hidup. Okay. Pendapat pertama. Dan daripada Ada Melda pula katanya, jika sesebuah perkahwinan itu toksik dan teruk sangat, baik bubar daripada pasangan makan hati hari-hari. Dan kalau gaduh tu dah biasa, lama mana pun ada gaduh. Kalau gaduh tu baguslah. Moga Allah merahmati perkahwinan pasangan masing-masing. Ini yang kita nak tanya kepada Tuan Hafiz sendiri. Okay, antara sabar dan juga bubar. Dalam konteks sabar ini mudah untuk kita luahkan persepsi daripada orang sekeliling kita dan sebagainya. Tapi bagi mereka yang mempunyai masalah sebegini, mungkin mereka kadang-kadang merasakan bahawa kita akan beri ruang, peluang, tempoh dan had tertentu untuk kita bersabar, berusaha. Orang putih kata try all the 9 yards lah kan. Yes. Sejauh mana pasangan perlu bersabar dalam melalui tempoh perkahwinan yang tidak mendatangkan pelbagai perkara yang positif? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fiza, terima kasih Syira dan sidang penonton wanita hari ini. Okay, pertama, bila tajuk sabar dan bubar ni, dia ada dua kemungkinan. Bila kita ada dua kemungkinan, kita nak buat pilihan mana yang terbaik untuk kita. Apa yang saya boleh nasihat kepada sidang penonton, puan-puan yang berada di rumah, wanita hari ini, yang hanya mengenal diri kita adalah kita. Yang menghadapi situasi kekeluargaan ataupun menghadapi apa-apa juga cabaran dalam keluarga itu adalah perempuan itu ataupun kita, bukan orang lain. Akan tetapi, dalam apa-apa juga untuk kita justifikasi setiap keputusan, sama ada kita nak teruskan ataupun kita nak pembubaran. Pembubaran ni ada banyak pecahan. Nanti saya akan beritahu satu demi satu. Okay. Jadi apabila berlaku perkara-perkara ni, adakah kita patut sabar ataupun kita patut bubar? Bagi saya ada 3 perkara yang perlu menjadi tata penting yang kita pastikan untuk sebelum kita membuat keputusan. Pertama, sama ada pernikahan itu ataupun perkahwinan itu bahagia, mawaddah warahmah atau tidak. Apa pula mawaddah warahmah ni, Tuan Hafiz? Selalu sebut masa wedding. Masa wedding, mawaddah warahmah, dia bahasa Arab lah. Okay, cinta dan kasih sayang. Daripada cinta dan kasih sayang lain hormat menghormati. Itu yang kita nak dalam pasangan suami isteri. Tapi bila tak ada apa nak buat? Pertama, bila kita tengok tidak ada lagi mawaddah warahmah, masa di situlah kita tahu keputusan kita akan berat kepada bubar. Itu yang pertama. Kedua, adakah perkahwinan itu memudaratkan atau tidak? Okay, kenapa saya kata perkahwinan itu memudaratkan atau tidak? Terms-terms yang saya bagi dan kongsi tadi, yang pertama, mawaddah warahmah ni ada dalam
antara alasan-alasan kes di mahkamah. Kedua ni, mudarat atau tidak pun sama, ada alasan-alasan kes di mahkamah. Justifikasi yang kedua, kita lihat perkahwinan tersebut, puan-puan kena tengok sama ada dia mudarat atau tidak. Bila kata mudarat, adanya berlaku pukul, physical abusement, physical, adanya berlaku tinju, muatai ke karate dan taekwondo. Tak semestinya perempuan saja, kadang-kadang lelaki pun kena. Ada ke? Ada. Nampak sado, rupa-rupanya kat rumah dia macam tu je kan. Tapi ada, kes tu ada, tak banyak tapi ada. Jadi saya kena adil kepada semua. Jadi apabila berlaku perkara-perkara tersebut, bukan setakat physical abusement, ada satu tu dia kena torture dari sudut mental abusement. Jika ada perkara tersebut, jawapannya ada mudarat. Jadi bila ada mudarat, perlu teruskan sabar ke bubar. Sabar pun ada had dia. Yang last sekali, kita kena melihat kepada kepentingan kemaslahatan hidup. Kepentingan kemaslahatan hidup inilah yang akan menyebabkan beberapa wanita dia akan mengambil tempoh masa. Sama ada anak, kerjaya, pendapatan, kebajikan, status sosial dan status. Pada ketika itu ada stigma MJ. MJ ni bukan Michael Jackson ya. Apa kata janda. Lepas tu sama ada dia takut stigma tu. Tapi sebenarnya benda-benda perkara tersebut bukanlah perkara yang buruk. Wanita kena ingat begitulah. Okey, banyak lagi nak kita kongsikan, Syira. Betul-betul, kita nak saksikan terlebih dahulu bingkisan TikTok yang telah pun disediakan oleh rakan wartawan kita. Kita dengarkan dahulu pandangan orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Kita silakan. Silakan. Dia ada dua kategori. Sebab kita ni perempuan kan, jadi kita berhak memilih bahagia atau derita. Which is terpulang pada kita sendirilah. Kalau kita rasa dengan kasih sayang tu kita boleh hidup bahagia, kita teruskan. Tapi kalau macam dah teruk sangat ke, ataupun apa yang dia buat tu agak teruk, kita baik bubarlah. Pada saya akan bertahan. Sebabnya masing-masing ada pendapat masing-masing, dan saya rasa bergantung kepada lelaki tu juga. Kalau lelaki tu masih ada tanggungjawab, masih ada, dan kita pun fikir pasal anak, mungkin saya akan bertahan. Tempat saya, perkahwinan tu satu perkongsian hidup. Kita kongsi semua benda, bahagia, sedih kan. Kalau dah tak bahagia, saya rasa baik kita bubar je lah. Sebab kita nak kongsi, kita nak jalankan hidup tu kalau boleh sampai ke akhir hayat kita kan. Kalau kita dengan orang yang kita tak bahagia, saya rasa tak gunalah macam tu. Bagi saya, setiap rumah tangga tu memang ada masalah sikit biasa. Sedang Piramli kata sedangkan lidah lagi tinggi. So kita kena bersabar. Bagi saya sabar sekejap. Kalau tak ada jalan penyelesaian, kalau perceraian, jalan penyelesaian yang paling baik kita tolak. Tapi kalau boleh bersabar demi kadang-kadang demi keluarga, demi anak-anak, so why not kita sabar. Sama-sama sabar. Di antara pandangan orang ramai mengenai topik kita pada hari ini, ada di antara mereka yang kata kalau berkaitan dengan anak mereka sanggup untuk bersabar. Ada juga yang kata kalau perkara itu dah mudaratkan, eloklah untuk kita bubarkan perkahwinan itu. Ini pendapat orang ramai yang kita santuni, Tuan Hafiz, dan kadang-kadang pendapat ini juga yang akan memberi kesan-kesan kepada individu-individu yang dalam tempoh proses membuat keputusan dan sebagainya. Sebab kadang-kadang kita tak tahu nak pergi mana. Bukan semua orang berkemampuan untuk berjumpa dengan tuan lawyer ataupun ahli motivasi dan sebagainya. Pendapat-pendapat orang ramai ini, status sosial, risau kehilangan hak penjagaan anak, tak mampu untuk berdikari sendiri, takut pula kalau sebenarnya tak mampu bertahan dalam perkahwinan, takut pula kalau kita sendiri yang meminta perceraian itu, kita akan dituduh, diberi tuduh mungkin kita yang curang, ataupun mungkin kita dah ada orang lain, ataupun kadang-kadang takut kalau kita yang pula meminta perceraian itu, kita juga akan dilabel sebagai berdosa ataupun tak setia. Contoh, dalam keadaan mungkin suami setelah beberapa tahun tak muncul, pergi, hilang dan sebagainya. Bagaimana dalam situasi sebegini, individu-individu ini, kita nak bantu mereka dalam buat keputusan? Okey, baik. Pertamanya Fiza, bila berlaku dalam perkara-perkara tersebut, untuk wanita-wanita dia kena faham kepentingan dan juga apakah yang dijaga oleh undang-undang bagi hak-hak diorang ni. Jadi apabila hak-hak wanita ni dia tahu apa dia dijaga, jadi dia boleh buat keputusan dengan betul. Pertama, kita kena faham di luar sana untuk para wanita ataupun para isteri. Pertama, memang kita tahu yang istilah dalam perkahwinan ni bukannya perkahwinan ni is like a fairy tale sampai ke sudah
baik macam putera raja dan sebagainya. betul. Tak semestinya. Tak ada, Ada juga mesti macam yang apa sedangkan lidah lagi tergigit macam kita dengar tadi kan. Confirm memang akan ada. Tanya saya ada gaduh tak? Ada, mesti gaduh manja. Tiba-tiba kadang-kadang salah ubat gigi, seorang picit atas, seorang picit bawah. Ada pula jenis yang mungkin ada yang cemat, dia picit bawah. Yang kita pula picit sana, picit sini. Pun boleh jadi gaduh. Terkeluar-keluar pula kat Jadi, situ kan. orang kata alasan-alasan untuk memercikkan sesuatu hubungan ni sama ada dia nak bubar atau sabar tu banyak. Okey, cuma berbalik pada 3 perkara yang saya beritahu awal tadi. 3 perkara yang saya beritahu tadi adalah perkara pokok dalam perkahwinan. Sebab perkahwinan ini adalah untuk mencipta kebahagiaan. Mawaddah warahmah. Jadi kalau tak boleh hilang sampai setahun. Dan paling saya tertarik tadi bila Fiza kata ada yang takut status sosial. Wanita-wanita yang walaupun dalam keadaan yang sengsara dalam perkahwinan, kitaran penderaan itu penderaan sama ada penderaan mental ataupun penderaan fizikal ni berterusan tapi mereka bertahan, mungkin atas alasan anak dan sebagainya. Bagi saya itu adalah satu perkara yang dah satu tahap tidak bijak bagi seorang wanita. Jangan sampai diri kita ini menjadi mangsa kezaliman, putaran kezaliman tersebut sehingga kita bertahan pada ketika itu. Tetapi jika tak sampai ke tahap tu, kita kena ingat apa yang kita tahu bahawa satu perkara harus yang dimurkai Allah adalah perceraian. Yang ini pembubaran. Jadi benda tu balance. Apa yang perlu dibuat? Kalau kita tengok, contoh kalau suami tu hilang. Suami hilang, ada yang takut status. Tak apalah, asalkan adanya status isteri orang. Ataupun dia takut dia nak kena panggil tadi janda. Ataupun takut dia kata orang kata dia tak setia, tak sabar. Ataupun ada pula, saya dapat klien, baru je dia dah bercerai, kahwin, cerai lagi. Kahwin, cerai lagi. Tapi bukan salah dia. Dia takut orang sekeliling, jiran, kejiranan, kampung, cakap dia, engkau lah punya salah, saya asyik engkau je yang cerai. Tapi sebenarnya dia mangsa setiap, dia salah membuat pilihan ketika mencari seorang suami. Itu sebab saya kata tadi, kepentingan yang paling utama juga adalah kepada suami. Suami-suami di luar sana, pertama kita kena faham. Ya betul, suami sebagai ketua Ar-Rijal Qawwamuna 'alan Nisa. Tapi ramai orang lupa dalam Ar-Rijal Qawwamuna 'alan Nisa tu, ayat tersebut berkenaan dengan hak dan tanggungjawab. Jangan kita rasa ego dan sebagainya, tapi kita lupa nak melaksanakan hak dan tanggungjawab. Jadi bila perkara tu dah culas, adakah isteri berhak? Isteri berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Tetapi tahap mana? Kalaulah masih boleh bersabar setakat kalau kata suami ni ada waktu ketika nampak senyum selalu, tenang selalu, ada masa dia still seorang manusia. Manusia ada masa stres. Kita pun sama, perempuan pun sama. Baik lelaki, baik perempuan. Jadi kalau tahap itu masih lagi belum melanggar 3 perkara utama yang menjadi pertikaian untuk memutuskan sama ada terus bersabar ataupun bubar perkahwinan, maka kita boleh terus kekal. Okey, baik Tuan. Kalau kita melalui pembacaan kebanyakan penceraian pembubaran perkahwinan ini melibatkan mereka yang tempoh perkahwinannya antara 1 hingga 5 tahun. Kebanyakannya. Kenapa? Adakah 1 hingga 5 tahun ini adalah tempoh yang paling menguji kesabaran? Dia bukan setakat menguji kesabaran, tapi onak duri, tsunami semua ada. Dia sekejap-sekejap nampak macam Maldives. Pantai kat tepi Maldives. Oh, indahnya. Tiba-tiba nampak macam kat Sempurna. Pantai tu orang kata berumah air di tepi. jernih, Air jernih. Tengok nampak sampai nampak kerang, tu boleh berenang-renang, tu tengok ikan lalu Nemo dan sebagainya. Tu waktu bahagia. Tapi dalam tempoh setahun hingga 5 tahun ni lah, tiba-tiba dia boleh jadi tsunami macam dekat Aceh contoh. Puting beliung, semua boleh jadi. Jadi apa-apa itu perempuan yang kena buat 1 hingga 5 tahun. Perceraian ramai banyak berlaku. Contoh tadi sebab kita ada berkongsi TikTok apa sebagainya. Saya pun office saya buatkan TikTok untuk saya lah baru-baru ni disebabkan ramai minta dan sebagainya. Jadi kita kata okeylah, pandailah korang buatlah. Rupanya bila dalam TikTok ni ramai pula saya dapat tahu setakat daripada klien saya juga, dan bila saya dalam TikTok rupanya ramai yang mangsa-mangsa perceraian perkahwinan muda. Jadi dalam tempoh 1 tahun hingga 5 tahun. Adalah tempoh yang perlu betul-betul mengajar kita mana-mana pasangan untuk belajar perkahwinan, berkongsi dan mengetahui kelemahan dan juga kekurangan masing-masing, tetapi
merasai dan menikmati kelebihan masing-masing. Okey. Bila kita bercakap tentang konteks perkahwinan ni, seperti analogi yang dikongsikan oleh tuan ni, perkahwinan setiap individu itu pastinya berbeza-beza. Ini kerana graf ataupun jalan kehidupan kita ni juga berbeza-beza. Pasangan kita berbeza, penyatuan dua hati dan jiwa ini orang luar yang kita tak kenal sebelum ni, kita duduk serumah. Jadi macam-macam kita baru kenal warna-warninya, betul tak tuan? Bukan setakat bau kentut pun dia tahulah. Okey. Jadi bila kita bercakap dalam konteks sebegini, ada juga dalam kalangan kita ini mungkin nasibnya tak baik. Bercinta manis sampai ke tempoh perkahwinan tidak seperti yang diharapkan. Tetapi dalam konteks sebegini, bila kita cakap tentang kesabaran dan juga pembubaran ini, ramai juga yang tak tahu bagaimana cara terbaik ataupun apa langkah pertama yang harus mereka lakukan. Sebab kalau perceraian, persetujuan bersama ni mudah. Kita pergi mahkamah, bayar berapa ringgit? Adalah RM5, RM10, RM10. Kemudian kita lafazkan bersama. Tetapi dalam konteks begini, ada pasangan yang tak muncul, yang kata pergi bekerja tapi tak pulang bertahun-tahun, ataupun pasangan yang tidak mahu melepaskan pasangannya. Ini mungkin memberi pelbagai masalah dan ketakutan ataupun trauma kepada individu tersebut. Bagaimana mereka perlu melalui proses-proses sebegini? Okey, baik. Pertamanya Fiza, Syira, dan sidang penonton wanita hari ini, apa yang perlu dibuat adalah untuk semua wanita-wanita, isteri-isteri di luar sana yang mana dalam keadaan tiba-tiba suami meninggalkan anda lebih daripada setahun contoh, ataupun suami tiba-tiba hilang macam tadi, ataupun sama ada dulu ada, tiba-tiba hilang sama ada hilang betul, dan hilang tu pula tanpa memberikan nafkah, ataupun mana-mana wakilnya itu ataupun ahli warisnya memberikan nafkah kepada isteri. Sebab kena faham tadi ada hak dan tanggungjawab. Okey, jadi apabila ada yang kata lagi satu situasi hilang terus. Tapi kalau istilah saya tadi, dia bukan pergi kerja, Fiza. Kalau pergi kerja balik. Ni kalau pergi kerja setahun, 2 tahun tak balik tu bukan pergi kerja. Dia dah pergi ke mana-mana. Dia berubah di pantai lain. Dia dah merewang-rewang, mungkin ada pantai lain. Tak masuk pantai, dia dah ke dalam tanah ke atas ke. Jadi apa kena buat? Pertama, kita rujuk Seksyen 53-1 boleh buat permohonan fasah. 53-1 fasah ni ada banyak. Dia ada 1, 2, 3 sampai A. Kalau A tu sampai L. Kira A, B, C, D, E. Banyak alasan-alasan, dan alasan nombor 1 dalam seksyen adalah apabila suami hilang lebih setahun. Okey. Kena tempohnya memang setahun. Ya, itu memang spesifik dalam alasan fasah 53-1 berkenaan dengan setahun hilang. Okey, jadi kalau ada yang kalau kata istilah setahun hilang, 12 bulan, boleh buat permohonan fasah. Tetapi kita jangan lupa, kita juga ada satu permohonan lain kita boleh buat dalam Seksyen 50-1. Perkara apa? Perkara kalau kita dulu nikah, kan, orang yang dah pernah bernikah, dia nikah, lepas habis akad nikah, dia akan baca taklid. Dia bukan nangis-nangis dulu, senyum apa semua berdebar. Lupa tak? Perempuan-perempuan di luar sana, isteri-isteri kena dengar ni, ataupun bakal-bakal yang muda-muda ni kan. Masa kita punya dulu ex kekasih kita, dah jadi je suami kita, akad nikah, aku terima nikahnya si fulan bin si fulan. Jangan nangis dulu. Dengar taklid. Sebab dia ada baca taklid. Dalam taklid tersebut, kawan-kawan. dalam taklid tersebut, apa diingatkan kepada kita? Dia berjanji dengan kita sekiranya dia tinggalkan kita 3 bulan ataupun 4, ada negeri pula 4 bulan tanpa memberikan nafkah ataupun memberikan kita mudarat dan sebagainya, atau bla bla bla, boleh mohon taklid di bawah Seksyen 50-1. Hak ini perlu kita tahu. Saya nak sambung sedikit. Ini bagi kita, bagi anda yang mungkin melangsungkan perkahwinan di sini. Tapi ada juga dalam kalangan penonton kita ini mungkin dalam konteks ataupun tempoh-tempoh tertentu menyebabkan mereka tidak dapat melangsungkan perkahwinan di sini. Perkahwinan mereka dilangsungkan di luar negara dan tidak didaftarkan di Malaysia. Dalam keadaan begini, bagaimana untuk mereka membubarkan perkahwinan mereka? Adakah boleh untuk mereka pergi ke mahkamah ataupun mereka kena pergi balik tempat yang mereka kahwin? Macam mana tu tuan? Ini masalah juga ni. Masalah. Yang ini pun satu masalah yang ramai kalau para penonton wanita ramai tak tahu. Masa seronok sebab kadang-kadang ialah demi cinta yang suci kan. Masa tu orang kata katalah walaupun kata ayah dah meninggal dunia, tapi ramai kita ni, kita sebagai orang Melayu, orang Malaysia, dalam rukun nikah tu yang paling penting dia wali, ataupun ayah, ataupun kalau ayah tak ada, abang, adik-beradik lelaki. Kalau ada adik-beradik lelaki, pakcik kan. Tapi orang utama yang dalam perkahwinan ni, terutama orang perempuan ataupun orang lelaki, adalah mak dia, betul tak? Ibu. Tiba-tiba ibu tak restu. Tidak. Kalau tak kau jadi anak derhaka. Aku tak izinkan. Tapi kita ni dah berkobar-kobar dah. Dalam masa yang sama, kita ni jenis orang yang takut melakukan dosa. Contoh. Jadi ramai
apalah juga alasan 1001 alasan, akhirnya dia pergi nikah kat luar negara. Okey, jadi bila nikah di luar negara, okey, ini saya beritahu kepada puan-puan dia akan ada dua masalah. Pertama, perkahwinan perempuan di luar sana bila tak didaftarkan di Malaysia, tidak diiktiraf oleh akta ataupun enactment pentadbiran undang-undang syariah di Malaysia. Maksudnya perkahwinan anda walaupun sah dari sudut hukum syarak, dari sudut pandangan undang-undang, anda ini macam belum berkahwin. Faham tak? Status dia sebenarnya kita dah janda berkali-kali. Contoh, sebab tak daftar perkahwinan. Ya puan-puan tapi sebab tak daftar, status kita bila kita nak nikah walaupun kali kedua, kali ketiga tu sebab tak pernah daftar yang kita pernah nikah Thailand sebelum ni, Tetap single. Tetap single, anak dara. Hanya yang tahu saja bahawa dia ni adalah janda. Yang YTH macam mana? Yang tahu je tahu. Yang tahu tu tahu. Okay, jadi apa yang kena buat? Okey, jawapannya adalah dia kena buat dua perkara. Pertama, dia kena daftarkan perkahwinan tersebut baru boleh mohon perceraian. So saya kata ada dua masalah. Bukan setakat nak mohon cerai je. Kena daftarkan dulu. Atau kalau dia pergi juga untuk patah balik, contoh di Songkla dia kata. Dia pergi bercerai di Songkla. Walaupun dia dah cerai kat Songkla, ada mengandung dan sebagainya, kena daftar juga di Malaysia, kena ceraikan pengesahan. Okey, itu penting. Ini yang kita nak kongsikan kepada penonton-penonton kita agar dapat membantu anda lebih celik minda macam tuan katakan tadi, masa kita seronok itu seronok. Betul. Tapi bila berlakunya permasalahan yang kita tak tahu, ia mungkin boleh mendatangkan pelbagai lagi masalah-masalah yang besar. Betul, pastinya banyak intipati yang boleh penonton-penonton di luar sana untuk jadikan pengajaran maupun jadikan sebagai panduan untuk kita melayari bahtera rumah tangga. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Tuan Muhammad Nur Hafiz Roslan atas pencerahan yang diberikan sebentar saja tadi. Kita nak berhenti berehat seketika, Fiza. Tuan, kalau penonton-penonton tak cukup, tak puas, macam banyak lagi nak tanya sebenarnya kan. Ada Instagram ke apa yang boleh dikongsikan soalan silakan. TikTok tadi tu? Oh, TikTok saya baru buat. TikTok saya pun saya lupa. Hafiz MNHR dalam TikTok ataupun boleh cek di Hafiz Roslan Facebook. Hafiz Roslan Facebook. Nanti kita akan kongsikan di Instagram dan juga TikTok kita. Kalau ada sebarang soalan nak ditanyakan kepada tuan, dan insya-Allah kita akan jemput tuan lagi untuk kita kongsikan tentang topik banyak sebenarnya nak kita kongsikan, rasa tak puas, tak cukup masa. Tapi tak apa. Ada pelbagai lagi perkongsian nak terus kami bawakan kepada anda bersama dengan rakan-rakan kita selepas ini, Ryan Dedat dan juga hos-hos cantik. Hello Doktor. Wow.